Jurang teknologi ialah satu kerjasama ekonomi dan sosial yang wujud berkaitan dengan akses, kegunaan dan kesan teknologi maklumat komunikasi atau TMK dalam sesebuah kependudukan. Jurang yang wujud dalam sesebuah negara boleh melibatkan antara individu, isi rumah, perniagaan atau kawasan geografi. Biasanya dalam tahap sosioekonomi yang berbeza atau kategori demografi. Definisi teknologi maklumat boleh diringkaskan sebagai satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Teknologi maklumat tidak terhad kepada internet dan komputer sahaja, tetapi ia melibatkan televisyen, telefon mudah alih, fax, telegram, PDA dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. Kaedah pengajaran dan pembelajaran PDPC dalam talian bagi menggantikan interaksi secara berdepan merupakan satu-satunya cara yang paling selamat ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Penggerakan PKP bagi memutuskan rangkaian wabak COVID-19. Sebagai contoh, menjadi satu isu di mana seorang mahasiswa IPTA yang sanggup memanjat pokok bagi mendapatkan capaian internet yang baik supaya beliau dapat menjawab peperiksaan dalam talian. Data terbaru Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB UNESCO menunjukkan sebanyak 363 juta murid dan golongan belia terjejas berikutan penutupan sekolah dan universiti. Data penggunaan dan akses TMK yang diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2018 menunjukkan bahawa akses internet isi rumah di seluruh negara meningkat antara 85.7% pada tahun 2017 dan 87% pada tahun 2018. Bagaimanapun akses komputer berkurang dalam tempoh tersebut iaitu 74.1% ke 71.7%. Tambahan pula, peratusan individu yang menggunakan komputer mengikut negeri dan strata tahun 2018 menunjukkan perbezaan ketara dalam penggunaan seluruh negara antara bandar 75.6% dan luar bandar 54.1%. Peluang murid di luar bandar untuk bersaing dengan pelajar di bandar adalah sangat terhad dan terbatas. Hal ini menyebabkan satu ketidakadilan dalam pendidikan. Perkara ini adalah bertentangan dengan dasar pendidikan kebangsaan yang menyatakan pendidikan yang diberi adalah sama rata. Persoalannya, mengapa masih wujud jurang TMK dalam pendidikan antara bandar dan luar bandar? Jadual ini menunjukkan aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap yang menunjukkan perbezaan yang signifikan berdasarkan lokasi sekolah. Namun, kesemua aspek menunjukkan saiz efek yang kecil. Ini dapat dilihat pada nilai Pearce Square iaitu aspek pengetahuan 0.9%, kemahiran 1.3% dan sikap 0.5%. Teruk ini juga menunjukkan nilai skor min guru sekolah bandar di kawasan bandar lebih tinggi dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap berbanding dengan nilai skor min guru di sekolah luar bandar. Isu yang pertama yang saya akan bincangkan adalah mengenai kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi di sekolah. Infrastruktur asas yang terhad seperti bilangan komputer yang kurang daripada bilangan pelajar yang ada dalam sesebuah kelas. Bilangan pelajar yang melebihi kapasiti yang telah ditetapkan menyebabkan pihak sekolah sukar untuk memenuhi kehendak dan keperluan pelajar dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di dalam kelas. Kapasiti bilangan pelajar yang ramai ini juga telah menyebabkan ruang pembelajaran makmal komputer yang disediakan oleh pihak sekolah menjadi sempit dan tidak selesa. Hal ini akan menyebabkan sesi pengajaran dan pembelajaran menjadi tidak lancar dan terganggu. Isu yang kedua adalah berkenaan dengan kemahiran guru dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam PDPC. So, kita sebagai bakal guru, kita mesti tahu berkenaan seminar dan kursus-kursus yang telah pihak sekolah dan pihak kerajaan anjurkan kepada para guru dalam meningkatkan kemahiran guru dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini. Tujuan seminar dan kursus-kursus ini dianjurkan adalah untuk dijadikan panduan kepada para guru dalam
meningkatkan kemahiran mereka dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di dalam PDPC. Namun, sekiranya guru itu sendiri enggan untuk mengikuti kursus-kursus ini dan tidak gemar untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi yang disediakan ini, pembangunan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ini tetap akan menjadi lemah. Tidak semua guru yang gemar dan mahir menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ini, terutamanya guru-guru yang golongan senior seperti guru-guru yang telah lama berada dalam bidang pendidikan ini. Guru-guru ini lebih gemar untuk menggunakan cara tradisional, iaitu cara menulis di papan putih dan pengajaran dan pembelajaran secara dua hala, komunikasi dua hala tanpa menggunakan teknologi dan maklumat dan komunikasi ini. Bilangan para guru dalam bidang pendidikan ini juga yang kurang telah menyebabkan pihak sekolah dan pihak kerajaan kurang menitik beratkan mengenai isu penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini. Sokongan dan galakan yang kurang daripada pihak sekolah ini akan menyebabkan guru-guru enggan untuk menggunakan teknologi yang ada, teknologi yang telah disediakan oleh pihak kerajaan bagi memudahkan para guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ini. Hal ini akan mengakibatkan kemudahan-kemudahan ini tidak digunakan dengan baik. Galakan dan sokongan oleh pihak sekolah ini juga akan memberi impak yang besar dan mempengaruhi para guru dalam mengaplikasikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Hal ini akan mengurangkan kemahiran para guru serta para pelajar dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam PDPC ini. Isu seterusnya adalah berkenaan dengan pencapaian teknologi maklumat dan komunikasi di sesebuah kawasan sekolah di luar bandar. Terdapat lebih kurang 20% sekolah di luar bandar mengalami masalah capaian internet yang lemah dan terhad. Hal ini disebabkan oleh lokasi sesebuah sekolah tersebut yang berada dalam keadaan geografi yang berbukit bukau dan merupakan kawasan pedalaman, menyebabkan mereka sukar untuk mengakses internet. Bukan itu saja, kebanyakan pelajar dalam golongan pelajar luar bandar ini, mereka kurang pengetahuan mengenai teknologi maklumat dan komunikasi ini. Mereka juga kurang kemampuan untuk memiliki komputer tiba di rumah. Hal ini menyebabkan guru-guru sukar untuk mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kekangan dari segi masa dalam sesuatu mata pelajaran di sekolah juga menjadi punca pencapaian teknologi maklumat di sekolah semakin lemah. Hal ini adalah kerana penyediaan teknologi maklumat, penyediaan guru itu sendiri dalam menyediakan bahan-bahan dan menyediakan peralatan untuk penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini di dalam kelas memakan masa yang lama untuk disediakan. Hal ini akan menyebabkan tumpuan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran itu menjadi terganggu. Isu yang terakhir yang saya akan terangkan adalah mengenai platform penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang digunakan oleh para guru dalam menilai pelajarnya. Kebanyakan para guru lebih mudah untuk menilai para pelajar menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ini kerana ianya lebih mudah, cepat dan lebih menarik. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak platform yang boleh kita gunakan untuk menilai para pelajar. Misalnya seperti Google Classroom, Microsoft Teams, Quizzes, Join PD dan Kahoot serta banyak lagi aplikasi
Microsoft dan software yang boleh kita gunakan untuk kita nilai para pelajar. Para guru juga boleh menggunakan software-software ini untuk menilai sama ada para pelajar itu sendiri faham dengan pembelajaran yang kita berikan, serta para guru juga dapat menilai tahap kemampuan para pelajar dalam menggunakan platform-platform ini. TMK dapat membantu guru untuk mengemaskini maklumat dengan mudah dan cepat berkaitan pelajar dan juga sekolah. Seterusnya, ia juga dapat membantu pengurus sekolah dalam membuat keputusan-keputusan yang tepat dan berguna dalam perancangan, pemantauan dan juga kawalan. Selain itu, ia dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan hanya tertumpu kepada teknik perkuliahan sahaja. Malah, ia juga dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan dengan menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat dalam ICT. Samping itu, pengetahuan internet juga penting kepada pelajar-pelajar yang masih lagi berada di bangku sekolah. Hal ini demikian kerana mereka dapat mencari segala maklumat yang mereka perlukan dengan menggunakan internet. Akhir sekali, pendidikan jarak jauh juga dibolehkan dengan wujudnya rangkaian pendidikan yang lengkap. Hal ini kerana masa kini semakin menampakkan masa depan pengajaran dengan jarak jauh. Tetapi, ini tidak bermakna pendidikan konvensional perlu dihapuskan sama sekali. Yang pertama adalah sekolah. Masih terdapat lagi sekolah yang tidak mempunyai bekalan elektrik dan ia menjejaskan pembekalan kemudahan ICT. Selain itu, kebanyakan sekolah rendah juga hanya dibekalkan dengan elektrik satu teras. Maklumat komputer yang sedia ada juga tidak dapat menampung keperluan mata pelajaran elektif. Dua adalah jurang. Ketidakseimbangan dalam masyarakat dari segi ekonomi, pendapatan, kemudahan infrastruktur dan juga pemerintahan memberi kesan kepada kemajuan ICT. Sekolah dan profesion kepelajaran negara ini juga adalah kekangan kewangan. Walaupun perancangan telah dibuat, perkakasan komputer yang dibekalkan masih lagi tidak mencukupi bagi memenuhi keperluan personal KPM disebabkan oleh kekangan pertukaran kewangan. Kebanyakan komputer yang dibekalkan juga adalah model yang berkapasiti rendah dan ianya tidak dirangkaikan kepada kebutuhan internet. Keempat adalah sikap, di mana masyarakat beranggapan bahawa pengetahuan ICT ini tidak diperlukan dalam bidang kerja mereka. Sikap masyarakat itu sendiri juga yang sudah selesa dengan keadaan yang sedia kala mereka dan takut untuk mengalami perubahan teknologi yang melibatkan kos yang tinggi. Yang pertama adalah penggunaan kemudahan ICT dalam pekerjaan. Masyarakat kampung kurang peka terhadap kepentingan ICT kerana terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai contoh peneroka dan pengusaha di gerai-gerai. Kegiatan seharian mereka ini perlu diaplikasikan dengan penggunaan kemudahan ICT. Sebagai contoh terbaik yang kami akan ketengahkan ialah dalam bidang peneroka Felda. Segala urusan urus niaga perlu mendapatkan kebenaran secara dalam talian. Sekiranya bidang pekerjaan dapat diaplikasikan dengan kemudahan ICT, maka penduduk kampung akan lebih memahami kepentingan ICT. Yang kedua adalah pihak KPM perlu menyediakan bentuk pelatihan yang sesuai untuk guru-guru di kawasan luar bandar bagi membolehkan jurang pengetahuan dan kemahiran menggunakan TMK antara guru-guru di kawasan bandar dan luar bandar diperkecilkan. Usaha ini adalah penting bagi memastikan pelajar di kawasan luar bandar mendapat faedah penggunaan TMK yang setara sebagaimana yang dinikmati oleh pelajar di kawasan bandar. Yang ketiga adalah membentuk jawatan kuasa pelaksanaan dasar TMK. Jawatan kuasa ini perlu dibiayai dan diberi kuasa oleh kerajaan bagi menyediakan kemudahan TMK di sekolah dan memantau kegunaannya. Kementerian Pendidikan perlu memainkan peranan memastikan sekolah menengah terutama di kawasan luar bandar menerima faedah daripada projek TMK. Pendidikan komputer atau TMK harus tertanam dalam kurikulum dan diwajibkan kepada semua pelajar sekolah menengah. Terakhir sekali adalah penggunaan kemudahan ICT di sekolah harus dipertingkatkan. Pendidikan memainkan peranan penting dalam mencungkil minat penduduk setempat dalam bidang ICT. Proses pendidikan yang dijalankan sekarang tidak diaplikasikan dengan penggunaan ICT secara menyeluruh.
Penggunaan ICT dalam pembelajaran perlu diaplikasikan dengan menyeluruh bagi menunjukkan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, pelajar-pelajar harus diberi tugasan yang dikehendaki mencari maklumat tentang sesuatu pertubuhan dalam internet secara tidak langsung. Pelajar-pelajar luar bandar ini akan dapat peluang untuk menggunakan kemudahan ICT untuk menuntut ilmu dari bangku sekolah. Kesimpulan yang kami dapat adalah selain pihak kerajaan, pihak kementerian dan pihak sekolah di negara ini perlu memainkan peranan yang besar yang konstruktif bagi menangani jurang TMK yang berlaku, terutama melibatkan sekolah luar bandar. Pihak sekolah dan profesion keguruan perlu memberikan perhatian serius bagi merapatkan jurang perbezaan antara TMK dengan meningkatkan program pendidikan TMK dan memperluaskan peluang menguasai pengetahuan dan kemahiran digital. Yang terakhir sekali adalah khususnya dalam kalangan pelajar miskin dan luar bandar.